Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Syafiq bin Kadir Melin. Saya ingin mempersembahkan mengenai latihan amali yang dilakukan oleh saya di unit pemeliharaan dan pendigital di PTSL UKM. Baiklah, saya akan mulakan dengan latar belakang PTSL. Perpustakaan Tun Sri Lanang atau lebih dikenali dengan nama singkatnya iaitu PTSL. PTSL merupakan sebuah perpustakaan yang terdapat di tengah-tengah UKM. Perpustakaan ini dikelilingi oleh 4 fakulti iaitu Fakulti Pendidikan Islam, Fakulti Sains Sosial Kemasyarakatan, Fakulti Sains dan Teknologi dan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. PTSL ini ditubuhkan pada tahun 1970 serentak dengan penubuhan UKM. Perpustakaan ini dirasmikan sebagai Perpustakaan Tun Sri Lanang pada 2 Julai 1980 oleh Chancellor UKM kedua DYMM Tuanku Jaafar Ibnu Almarhum Tuanku Abdul Rahman. Perpustakaan ini terdiri daripada 6 tingkat dan juga perpustakaan ini merupakan perpustakaan yang terbesar di Asia Tenggara. Baiklah, PTSL dibahagikan kepada 9 unit yang akan berurusan secara berasingan. Unit ini adalah unit pemeliharaan dan pendidikan, unit pendidikan pelanggan, unit perkhidmatan pelanggan, unit arkib dan koleksi khas, unit penyelidikan, unit multimedia, unit pengindeksan, unit Arab dan Tamadun Islam dan unit Asia Tenggara dan dokumen. Saya diberikan tugas untuk melakukan latihan amali di unit pemeliharaan dan pendidikan. Baiklah, daripada 9 unit saya diberikan tugas di unit pemeliharaan dan pendidikan. Unit ini mempunyai 4 bahagian utama iaitu digital CD tesis, pendigitan bahan nadir, cuci dan pemeliharaan mikrofilm dan penjilidan. Setiap bahagian diuruskan secara berasingan. Bagi digital CD tesis pula, saya dibimbingi oleh Encik Muhammad Falik Muhammad Radi. Bagi pendigitan bahan nadir pula dibimbingi oleh Encik Muhammad Zul Muhammad Yusof. Manakala bagi cuci mikrofilm dikendalikan oleh Encik Muhammad Arifin Abdul Rahim Mahmud. Dan akhir sekali, bagi unit penjilidan adalah Encik Hamdan. Mereka mempunyai tugas-tugas dan matlamat dan misi masing-masing untuk dilaksanakan di unit-unit ini. Saya melaksanakan latihan amali ini pada 12 Mac 2020 pada jam 9 pagi. Sebelum saya memulakan aktiviti di bahagian-bahagian utama, saya diberikan taklimat ringkas oleh pembantu penolong kanan iaitu Encik Fazil. Encik Fazil telah memberikan secara ringkas apakah yang akan dilaksanakan oleh saya pada hari tersebut dan beliau memberitahu apakah misi dan apakah tugasan yang akan dilakukan oleh pekerja di unit ini. Baiklah, bahagian pertama yang saya lakukan adalah digital CD tesis. Digital CD tesis ini adalah petugas di unit tersebut akan mengambil tesis yang diberikan oleh pelajar UKM dalam bentuk CD ataupun cakram padat dan memasukkannya ke dalam komputer untuk ditukarkan dalam bentuk digital. Hal ini kerana mereka dapat upload tesis tersebut di dalam laman web PTSL dan pelajar-pelajar ataupun warga UKM dapat menggunakannya. Pertama sekali, mereka akan memasukkan CD ke dalam komputer dan untuk menukarnya ke dalam bentuk digital. Terdapat 2 bentuk digital tesis yang akan dikeluarkan iaitu satu adalah terhad dan lagi satu adalah terbuka. Terhad ini adalah tesis tersebut dapat hanya dibuka sehingga bab 1, manakala yang terbuka dapat melayari ke semua konten yang terdapat dalam tesis tersebut. Pada mula, tesis tersebut perlulah diletakkan watermark iaitu UKM logo yang bersaiz 150%. Seterusnya akan diletakkan password ataupun kata kunci untuk diletakkan kepada yang terhad supaya tidak dapat semua konten dilihat oleh warga ataupun pengguna laman web. Sekiranya seseorang itu ingin membuka yang tesis terhad, mereka perlu meminta kata kunci di meja penasihat pembaca. Setelah siap letak password, tesis ini akan diupload dalam sistem Vital. Setelah selesai di bahagian pertama iaitu digital CD tesis, saya disuruh untuk berjumpa dengan Encik Muhammad Zul Muhammad Yusof yang mengendalikan pendigitan bahan nadir. Saya dibimbing oleh Encik Muhammad Zul Muhammad Yusof
untuk mendijitkan bahan nadi ini ke dalam bentuk digital. Yang pertama yang dilakukan oleh saya adalah ataupun yang diajar oleh Encik Muhammad Zul adalah untuk scan bahan nadi tersebut. Tulang belakang buku bahan nadi tersebut akan diletakkan di tengah-tengah scanner supaya dapat mengambil kedua-dua belah muka surat pada saiz yang sama dan tepat. Setelah di-scan, perlu menukar color komputer kepada color yang menampakkan iaitu bahan nadi, dan juga pixel diubah kepada 2200 supaya lebih jelas. Dan juga dalam sistem itu akan dibuang dua pilihan, iaitu erase finger dan flatten operation, dan akan mempunyai satu gambar mata untuk fokus dan tekan butang scan. Setelah di-scan, akan keluar output yang di-scan pada bahan nadi tersebut. Setelah mendapat output tersebut, fail tersebut akan di-rename dan editkan kualitinya kepada yang lebih baik. Untuk menukar nama secara banyak, jika mempunyai banyak fail yang nama yang perlu ditukar, akan digunakan bulk rename utility, iaitu dapat menukar banyak fail pada masa yang sama. Seterusnya akan dikompreskan saiz fail tersebut kepada lebih kecil untuk mudah dimuat naik. Dan akhir sekali, fail tersebut akan dimuat naik dalam sistem Vital untuk digunakan oleh warga UKM. Muhammad Arifin Abdul Rahman ialah petugas yang mengendalikan pencucian dan pemeliharaan mikrofilm. Saya dibawa ke sebuah bilik berasingan di RS2, iaitu bilik yang digunakan untuk mencuci mikrofilm. Bilik ini diasingkan kerana bahan-bahan yang digunakan untuk mencuci mikrofilm adalah sangat-sangat berbahaya kepada persekitaran, dan juga perlu memakai beberapa bahan atau peralatan keselamatan sebelum melakukan pencucian mikrofilm ini. Saya diberitahu tentang inventory dan alatan yang digunakan ketika membuat pencucian mikrofilm. Beliau mengatakan bahawa di PTSL mempunyai beberapa bahan yang disimpan. Saya dibawa ke tempat inventory ini, iaitu di bilik berasingan, kerana mikrofilm dan juga inventory ini perlu disimpan di sebuah bilik yang mempunyai suhu di antara 16 Celsius hingga 22 Celsius sahaja, dan juga kelembapan di antara 45 hingga 60. Jika berlaku kenaikan atau penurunan di antara dua suhu dan kelembapan ini, mikrofilm dan inventory ini berkemungkinan rosak. Saya ditunjukkan di dalam bilik tersebut inventory yang terdapat. Setelah kami pusing dan beliau menerangkan tentang inventory tersebut, beliau telah memberikan sebuah tugasan kepada saya, iaitu untuk menukar silika gel di dalam bekas mikrofilm. Dan akhir sekali adalah bahagian penjilidan. Saya disuruh untuk berjumpa dengan Encik Hamdan Muhammad. Encik Hamdan ialah petugas yang mengendalikan bahagian penjilidan di bengkel jilidan. Penjilidan ini adalah menjilid buku yang telah pun rosak ataupun bahan-bahan di PTSL yang telah rosak akan dihantar ke bengkel ini untuk dijilid. Baiklah, untuk memulakan proses penjilidan, Encik Hamdan memberitahu bahawa perlu mengeluarkan isi kandungan atau buku yang rosak daripada kulit asal, kerana kulit tersebut telah rosak ataupun telah koyak dan sebagainya. Setelah mengeluarkan kulit tersebut, isi kandungan buku tersebut disusun semula dan ditebuk lubang untuk menjahit agar kemas dan rapi semula. Lepas membuat jahitan, akan ditampal kain mal dan seterusnya tampal end paper pada benang tersebut supaya benang tersebut tidak tercabut. Setelah selesai tampal end paper tersebut, buku itu akan dibawa ke tempat yang mempunyai satu mesin besar untuk dipotong bahagian tepi. Baiklah, setelah siap memotong di bahagian tepi, kini akan Encik Hamdan mula untuk menyediakan kulit baharu untuk buku tersebut. Kulit baharu diambil dan dipotong mengikut saiz pada buku tersebut. Setelah memasang kulit, akan dipasangkan heat hand pada buku tersebut dan juga ditampal muka hadapannya.
Setelah siap memasang kulit dan juga muka hadapan, buku tersebut akan dibawa ke setempat yang mempunyai satu mesin untuk ditekan buku tersebut supaya lebih mampat dan juga gam tersebut ataupun pelekat tersebut tidak terkeluar daripada buku tersebut. Antara isu dan cabaran yang dihadapi oleh petugas tersebut adalah penggunaan peralatan elektronik ataupun mesin yang bermodel lama. Peralatan atau mesin yang lama ini menyebabkan petugas lambat menyelesaikan kerja mereka, dan juga penggunaan komputer bermodel lama menyebabkan kesukaran untuk melakukan pengubahsuaian yang lebih baik. Cabaran kedua yang saya dapati adalah kekurangan sumber manusia. Cabaran ini agak besar kerana di semua tempat kerja juga berlakunya kekurangan sumber manusia. Tetapi apa yang saya perasan adalah di unit pemeliharaan dan penjeditan ini, isu ni adalah agak serius kerana kebanyakan tugas ataupun bahagian-bahagian di unit ini dikendalikan oleh seorang atau dua orang sahaja. Baiklah, cabaran lain yang saya dapati adalah kos yang tinggi bagi memelihara bahan-bahan nadir atau inventory microfilm ini. Hal ni kerana bilik pemeliharaan memerlukan alat peralatan yang mahal untuk memelihara keadaan microfilm dan juga inventory-inventory yang lain di dalam bilik tersebut. Kerana suhu dan kelembapan bilik tersebut perlu dijaga dengan baik. Jika tidak dijaga dengan baik, kemungkinan inventory-inventory ini akan rosak. Namun, saya perasan ketika berada di bilik pemeliharaan tersebut, saya mendapati bahawa terdapat beberapa mesin mengawal kelembapan tidak berfungsi. Ini menjadikan tahap kelembapan bilik tersebut terganggu. Cadangan pertama saya adalah pihak unit perlu membuat laporan ataupun memohon untuk membeli peralatan yang baru agar dapat membantu petugas melaksanakan kerja mereka dengan cepat dan mudah, malah memberikan hasil yang lebih berkualiti berbanding dengan sedia ada. Hal ini kerana peralatan yang baru di pasaran kini lebih canggih dan mampu memberikan hasil yang lebih berkualiti dan juga mempercepatkan proses. Baiklah, cadangan seterusnya ialah unit pemeliharaan dan pendidikan atau pihak PTSL boleh memohon sumbangan daripada mana-mana pihak bagi menampung kos pemeliharaan dan pendidikan unit ini. Terutama sekali adalah pemeliharaan, kerana pemeliharaan memerlukan kos yang tinggi untuk menjaga inventory-inventory tersebut daripada rosak. Sumbangan yang diperoleh dapat menaik taraf bilik pemelihara dan tidak merosakkan inventory tersebut. Saya juga berharap isu dan cabaran yang dilalui oleh unit pemeliharaan dan pendidikan dapat diselesaikan melalui salah satu cadangan saya. Akhir sekali, saya secara kesimpulannya dapat dinyatakan bahawa Citra Literasi Maklumat memberi banyak pengalaman dan ilmu pengetahuan mengenai bidang perpustakaan. Saya harap citra ini dapat membuka lebih banyak ruang kepada warga IKEM untuk berpeluang merasai pengalaman yang sama saya rasai dan juga memperluaskan pengajian sains perpustakaan bagi melahirkan lebih ramai perpustakaan pada masa akan datang.